إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, buat sekian kalinya dapat kita diketemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masjid yang mulia ini dan di dalam majlis yang mulia pula, dalam tajuk yang mulia, dalam maudhu' yang mulia, iaitu bersangkutan dengan akidah. Mudah-mudahan dengan usaha kita berada di dalam situasi-situasi yang mulia belaka, Allah muliakan kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan dalam dunia ini pun kita dimuliakan oleh Allah, di akhirat nanti akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ni kita terus dia baca muka surat berapa? 146. Bawah sekali. Azab dan nikmat di dalam kubur. Ya. Bila kita mati, kita masuk dalam kubur. Dalam kubur ada dua perkara menunggu. Pertama, nikmat kubur. Yang kedua, azab kubur. Ya, nikmat kubur macam-macam lah. Ada makan, ada minum, ada ziarah. Itu nikmat-nikmat dalam kubur. Bila kita boleh jawab semua soalan-soalan Munkar dan Nakir, maka Munkar dan Nakir itu akan jawab kabur kepada kita. Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai, macam mempelai. Ingat tak masa jadi mempelai dulu? Tak ingat? Ya Allah, saya dah 40 berapa tahun dah jadi mempelai. Saya dah kahwin tahun 69. Ini tahun berapa? Rasanya tak kurang daripada 49 tahun dah jadi mempelai. I can still remember on my first wedding night. Tuan-tuan tak ingat? Lena ke tak Lena tidur? Lena bingung jawabnya. Kalau Lena tidur bingung lah. Ya, sudah hari dah siang aja. Begitulah nikmat kubur, kan? Bila kita boleh jawab semua soalan-soalan yang ditanya oleh para malaikat nanti di akhirat. Tapi kalau kita tak boleh jawab, kita akan menerima siksa, akan menerima azab, akan menerima segala bentuk kesengsaraan dalam kubur. Ya. Azab kubur ada 4. Kalau ditanya ada orang azab kubur ada berapa? Ada 4. Pertama, pukulan Munkar dan Nakir. Sekali pukul terbenam dalam bumi 70 hasta. Kalau tak boleh jawab lah ya, man rabbuka, entah tidak pula teman tahu kan. Kau bantai. 70 hasta terbenam dalam bumi. Itu yang pertama, pukulan Munkar dan Nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Rusuk kanan pergi kiri, rusuk kiri pergi kanan. Berselisih. Yang kedua. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sampai hari kiamat.
Ular tu pula panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Ini dah saya cerita dulu dah ni. Sebulan perjalanan. Besarnya pula besar tengkuk unta. Ada orang tengok tengkuk unta? Siapa yang dah pergi umrah, dah pergi haji, tahulah besar mana tengkuk unta. Itu besar. Kala pun besar itu juga. Digigit dia ular dan kala tu. Ya. Hari-hari digigitnya, dipatuk-patuknya sampai hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Itu bila kita sembahyang jenazah tu, kita doakan untuk jenazah tu apa? Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Lagi, wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu satu taman daripada taman syurga. Dan janganlah engkau jadikan kuburnya itu satu jurang daripada jurang neraka. Kerana kubur tu boleh jadi taman syurga, boleh juga jadi jurang neraka. Ini 4 siksa kubur. Yang mana kita lalu nahan, yang kat tangan. Which one can you stand? Yang mana satu di antara 4 tu lalu kita nahan. Mana pun tak lalu itu siksa kubur. Jadi kita bersedialah sebelum kita masuk dalam kubur. Bersedia dengan ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati dulu sehinggalah kamu benar-benar Islam. Udah Islam segala-galanya baru mati. Pakaian ikut Islam, makan minum cara Islam, mencari rezeki cara Islam, nikah kahwin cara Islam, keluri kenara cara Islam, menguap cara Islam, berosin cara Islam, cara Islam, bergaul cara Islam, mentadbir masjid cara Islam, mentadbir kampung cara Islam, mentadbir jajahan cara Islam, mentadbir daerah cara Islam, mentadbir negeri cara Islam, mentadbir negara cara Islam. Dan semuanya Islam, barulah boleh mati. Kalau tak, jangan mati dulu, kata Allah. Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini dia dalam kubur. Belum baca lagi, baru mukadimah, belum baca lagi pun. Ini pun nak baca. Azab dan nikmat di dalam kubur. Selain daripada fitnah di dalam kubur, wajib kita beriman dengan adanya azab. Adanya azab. Saya dah cerita tadi berapa azab kubur? 4. Adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Nikmat tu macam-macam lah. Macam orang hidup ni, kubur ni macam alam kubur dia tu macam alam dunia ni. Macam-macam nikmat dapat. Al-Quran dan hadis sahih secara jelas menunjukkan dalil adanya demikian. Ada azab kubur pun ada, nikmat kubur pun ada. Hadis ni pun hadis sahih. Al-Quran begitu juga. Kalau dah Al-Quran tu menyebutkan mesti betul lah tu. Hadis tu yang sahih tu. Hadis-hadis yang sahih. Maknanya tidak dapat dipertikaikan lagi bahawa ada yang di kubur tu nikmat dan azab. Terserah kepada kita dapat nikmat ke dapat azab ke, ya. Itu dalilnya. Dari erti dalil itu buktinya. Bukti bahawa dalam kubur tu ada nikmat, ada azab. Menunjukkan dalil adanya demikian seperti firman Allah, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Mun tak hafal kena baca benar-benar lah, kena tengok benar-benar.
tak ada hafal. Kalau hafal tak payah tengok dah. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat pedih, amat sangat. Su'ul azab. Azab yang sangat jahat, azab yang sangat ditakuti. Itu dia. Allah beritahu Fir'aun dan keluarganya, Fir'aun dan orang-orangnya dan kaumnya akan diazab dengan azab yang amat pedih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Apa azabnya? Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Pagi nampak neraka, petang nampak neraka, siang nampak neraka, malam nampak neraka. Nampak aja pun dah azab. Belum masuk baru nampak. Dalam neraka tu apa? Malaikat yang garang-garang, malaikat yang ganas-ganas, api yang menyala-nyala, anjing yang menyala-nyala, lagi cemeti yang merah menyala. Itu dia nampak. Nampak itu dah jadi azab dah tu. Belum lagi kena empuk betul-betul, belum lagi kena pedal, belum lagi kena balun, baru nampak aja. Pagi-pagi dan petang-petang. Sebab dalam kubur tu ada tingkap tau. Dibukakan tingkap setiap kubur tu. Orang yang dah mati tu dia nampak tempatnya, sama ada di syurga atau di neraka. Dia bukakan tingkap. This is your place after eternity. In eternity. Inilah tempat kamu, kata malaikat. Di hari kiamat nanti. Sama ada syurga atau neraka. Dia buka tingkap. Dia nampak. Nampak. Kalau syurga, nampaklah dia nikmat-nikmat syurga tu. Itu yang dia tak sedar tu. Sedar-sedar dunia dah kiamat aja. Dah kiamat. Dah seru. Pasal seronok penuh. Nengok nikmat-nikmat yang bakal diterimanya. Makan minumnya, pakaiannya, kenderaannya, mahligainya, sahabat-sahabatnya. Lagi apa? Last sekali apa? Apa? Bidadari-bidadari yang menjadi pasangannya. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, ahli syurga paling koman, paling koyok, paling kudi, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari. Ndak ke tak ndak. Ada layak kalau diri itu masuk ke dalam syurga. Nak masuk dalam syurga banyak penuh syaratnya. Berapa syaratnya? 2 je syaratnya. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Itu aja 2. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu orang syurga. Bila dah masuk syurga tak ada keluar-keluar lagi dah. Kekal selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever dalam syurga. Tempat itulah yang dinampakkan oleh para malaikat masa dia dalam kubur. Nampak dia mahligainya. Malaikat dalam syurga tu kan susah nak dapat. Dia baca suratul Ikhlas 11 kali, dia dapat 1 mahligai dalam syurga. Siapa baca qul huwallahu ahad sampai habis 11 kali, dia dapat 1 mahligai di dalam syurga. Kalau nak 2, berapa kali baca? 22 kali. Kalau nak 3, berapa kali baca? 33 kali. Dapatlah mahligai dalam syurga. Mahligai tu bukannya dangar tu koyan. Dibuat daripada tiangnya, dia buat daripada permata-permata yang indah-indah. Tiangnya dibuat daripada zabarjad, dibuat daripada zafaran, dibuat daripada yakut dan sebagainya. Itu mahligai syurga. Itu dia nikmat-nikmat syurga tu. Tapi kaum Firaun dan keluarganya dan juga pengikut-pengikutnya akan dicampakkan ke dalam neraka. Dia nampak tempatnya dalam neraka tu nanti. Pagi-pagi pun nampak, petang-petang pun nampak. Wa yauma taqumus sa'atu adqilu ala fir'auna asyaddal azab. Artinya apa? Dan pada hari terjadi kiamat, dikatakan kepada malaikat,
masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Malaikat ngabur kepada member-member dia, masukkan Fir'aun tu dan juga kaumnya. Dan juga kaum tu artinya yang tentera-tenteranya lah, yang bersama dengan dia. Ya. Masukkan mereka itu ke dalam neraka yang terdapat azab yang amat keras sekali, amat dahsyat sekali. Dalam ayat ini Allah menjanjikan Fir'aun dan kaumnya dengan dua jenis azab. Ini janji Allah tu. Ya, Fir'aun dan juga kaumnya dijanjikan azab. Jadi kita tak salah kalau kita katakan Fir'aun tu akhirnya akan masuk neraka. Memang dia tu Allah dah sebut dalam Quran, dia tu masuk dalam neraka. Yang ini boleh kita kata. Tapi kalau orang tu masih hidup lagi, tak boleh kita kata dia tu ahli neraka. Acong tu tak boleh kita kata ahli neraka. Mana kita tahu tampaknya masuk Islam, mati dia lepas mengucap dua kalimah syahadah tak? Terus masuk dalam syurga. Tapi orang yang Allah dah sebut ahli neraka lah. Yang matinya kafir seperti Fir'aun, Namrud, Haman, lagi siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, itu ahli neraka. Boleh kita kata kerana Allah dah sebut. Jadi gitu dia. Allah menjanjikan Fir'aun dan kaumnya dengan dua jenis azab, iaitu yang pertama azab yang diisytiharkan dalam ayat An-nar. Apa kata An-nar? Neraka. An-naru yu'riduna 'alaiha, yu'raduna 'alaiha. Aduwan wa asyiya. Aduwan wa asyiya. Maksudnya kepada mereka dicampakkan, dinampakkan neraka pagi-pagi dan petang-petang. Dalam kubur tu belum lagi bangkit dari kubur ya. Belum kiamat lagi. Dalam kubur dah nampak tempatnya di neraka. Nampak api yang menjulang-julang, nampak malaikat yang ganas-ganas, yang garang-garang, nampak cemeti yang merah menyala baru disepur dalam neraka. Nampak apa lagi? Segala seksa-seksa yang ada dalam neraka tu nampak dia. Ini dalam kubur dah nampak. Rupanya sebelum kubur dia dah nampak. Dia dekat nak mati dah tahu, nampak dia tempat dia di syurga atau di neraka. Orang nak mati tu ada 4 masalah yang dihadapinya. Yang pertama, sakaratul maut. Dia akan menghadapi sakaratul maut. Artinya apa? Sakit mati ataupun mabuk mati. Sakarat tu dia mabuk mati. Yang pertama, sakit yang paling sakit, raja segala sakit, iaitu sakit mati. Nombor 2, sakit beranak. Kata damai lah, saya tak tahu, tak pernah mengalaminya. Tapi kata damai nombor 2 je sakit beranak. Tapi nombor 1 sakit nak mati. Sampai orang sakit nak mati tu mengaduh pun tak lalu. Kalau dia lalu mengaduh lagi belum nak mati dia, tahu kalau aduh sakitnya belum lagi nak mati. Mungkin petang karang malam karang baru mati. Kalau kejap-kejap itu tak lagi. Tapi sampai apa? Sampai suaranya menggelegak seperti orang kena cekik. Baru itu. Sakaratul maut tu baru sampai. Itu yang pertama, orang nak mati ni. Yang kedua, didatangkan malaikat maut seperti rupa yang asli, rupa dia yang asal, rupa dia yang sebenar-benarnya. Ini kalau dia derhaka lah. Kalau dia derhaka, malaikat maut akan datang dengan rupa dia yang sebenarnya. Malaikat maut tu kalau orang ahli syurga, dia datang juga. Tapi rupa apa? Rupa pemuda yang kacak, pemuda yang lemah lembut, pemuda yang manis, baunya pun harum aja baunya, suaranya pun lembut aja. Assalamualaikum tuan, saya datang ni nak mencabut nyawa tuan. Redalah tuan kembali kepada pencipta tuan. Kita pun senyum aja. Itu ada orang tengok bila nak mati nampaknya senyum aja mayatnya. Kerana dia nampak malaikat maut dengan rupa dia yang cantik, yang handsome. Tapi kalau dekat orang-orang tu nak mati tu orang yang derhaka tak? Dia datang rupa asal dia. Dengan pakaian yang hitam legam, dengan bau yang amat busuk, pakaian yang kemusut, rambut yang berputar-putar,
Rupa rambut apa? Rupa rambut apa? Rambut apa nama? Eliket tu. Apa itu? Agaknya lah. Itu datang ya. Suaranya seperti guruk. Seperti halilintar. Dengan keluar asap dan apinya, daripada keluar asap dan api daripada mulut dan hidungnya. Itu datang dia. Matanya merah menyolang. Ada api matanya tu. Nabi Ibrahim tengok malaikat maut, apa yang sebenarnya pengsan, dia tak tahan. Nabi pun pengsan. Saya dah cerita di sini ni. Ketika satu malam malaikat maut pergi ziarah Nabi Ibrahim. Tengah sembang tu kata Nabi Ibrahim, kamu tolong rupakan rupa kamu seperti rupa kamu yang sebenar. Masa itu dia menyerupai seorang pemuda yang handsome, yang kacak, yang lemah lembut. Tengah sembang tu kata Nabi Ibrahim, tolong kamu tukar wajah kamu seperti rupa yang sebenarnya. Apa kata dia malaikat maut? Tak, lalu kamu nengok aku, lebih baik tak usah kata. Tapi aku nak juga. Dia nak juga lah. Tolonglah, aku nak tengok benar mana rupa kamu yang sebenarnya. Betul ke ni? Pandai Nabi Ibrahim kata tak apa. Kamu tengok dinding tu. Bila aku kata pusing, tengok aku kata. Maka dia tengok dinding. Bukan lama pun. Tak lama lepas tu pusing kata dia malaikat maut. Dia pun pusing. Nengok malaikat maut. Nampak aja sepintas lalu dom pengsan. Pengsan on the spot. No. Nabi boleh pengsan. Kerana dahsyat sangat rupa malaikat maut tu. Itulah rupa yang bakal mencabut nyawa orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang murtad, orang fasik, orang zalim, orang munafik. Itulah keadaan dia datang mencabut nyawa orang itu, ya. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga, masalah orang yang nak mati ni. Kalau dia derhaka kepada Allah Ta'ala, dia nampak tempatnya di akhirat. Kalau dia ahli syurga, nampak syurganya. Kalau dia ahli neraka, nampak neraka. Fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid, kata Allah dalam surah Al-Anbiya. Carilah ayat itu, ya. Pada hari itu diberi mereka pandangan tembus dan dia nampak tempat dia yang bakal dihayatinya, yang bakal dihidup nanti dia nampak. Kalau syurga nampak syurga, kalau neraka nampak neraka. Itu ada orang yang mati terbeliak, ada orang yang mati terjulur lidahnya, ada orang yang mati macam-macam keadaannya kerana dia nampak neraka. Dengan keadaan ketakutan. Tapi ada tak orang mati senyum? Ada tak? Ibu tengok dalam internet tu, berseri-seri rupa mayatnya, seolah-olah dia nampak sesuatu yang sangat menggembirakan hatinya. Yang syahid tu, yang mati dibunuh oleh Yahudi tu, mati yang tengok tu dah, berseri-seri wajahnya, kerana dia nampak tempatnya di syurga. Lebih-lebih lagi kalau nampak bidadari. Bidadari tu senyum pula kan dia. Di alam, satu alam yang lain ni, bukan mustahil dah. Senyum pula kan dia. Dia melambat-lambat. Welcome to me my darling, kata bidadari. Tahu tak? Kita dekat nak mati, tahu tak? Senyum lah. Yes, welcome. Dia nyongin ni nampak tu. Kita hendak apa tu tak? Hendak ke tak? Ini dah yang kita hendak, ya. Kalau nampak seksa neraka, nampak malaikat yang garang-garang, yang kadang-kadang macam alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Ya. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang ganas-ganas, yang garang-garang. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah. Mereka buat saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kalau itu yang kita nampak dekat nak mati tu macam? Itu yang terbeliak macam mati tu. Itu apa? Azab di kubur, ya. Jadi sebelum mati dah nampak. Sebelum mati dah nampak ada azab itu, ya. Itu masalah yang ketiga. Yang keempat, masalah orang yang nak mati ni, dia akan tertipu oleh iblis laknatullah. Dekat nak mati, iblis tu akan datang menyerupai siapa? Menyerupai bapa kita, menyerupai mak kita, menyerupai ustaz kita,
menyerupai ustazah kita, ya, menyerupai guru-guru kita dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahawa Islam ni bukan agama yang sebenar. Agama yang sebenar ialah Hindu katanya. Kita ngaku, ya, bila ngaku dicabut nyawa ketika baru lepas ngaku. Maka dicabut nyawa dalam keadaan kafir ke Islam? Kafir, ya, itu dia masalah orang yang nak mati tu. Dia akan berhadapan dengan tipu daya iblis. Okey, itu orang nak mati, udah mati masuk dalam kubur. Baru datang soalan Munkar dan Nakir. Ya, dengar 3 kali 3 tapak aja orang tu dah hantar kita. 3 tapak aja beredar dari kubur itu, datanglah 2 orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir. Menanya kita. Semua orang kena tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Boleh jawab, tanya lagi, "Wa man nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Lepas tu ditanya lagi, "Wa ma imamuka?" Apa imam kamu? Bukan man, ya, ma tu apa. Kalau man, siapa imam kamu? Kalau siapa imam kamu boleh jawab Ustaz Dolah. Ini bukan man, ya. Wa ma imamuka? Apa imam kamu? Orang yang selalu mengamalkan Quran, dia boleh jawablah, Al-Quranu imami. Al-Quran adalah imam aku. Betul ditanya lagi, "Wa ma dinuka?" Apa agama kamu? Kalau dia tak pernah ikut Islam, mana nak jawab? Tapi kalau dia ikut cara Islam, apa saja dia buat ikut cara Islam, menguap cara Islam, berosin cara Islam, mamam cara Islam, kenuri kenara cara Islam, berpakaian cara Islam, didik anak cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenuri kenara cara Islam, boleh tak jawab? Boleh jawab. Apa jawabnya? Al-Islamu dini. Tak payah hafal ni, tak payah tulis, ya. Automatik boleh jawab. Tapi saya nak ngajar, nak kena hafal lah. Kita lah apa nak diajarkan. Tuan-tuan tidak nak ngajar, tak payah hafal. Terus automatik boleh jawab. Ya. 6 soalannya, bukannya banyak benar. Ya. Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, siapa Nabi kamu? Yang ketiga, apa agama kamu? Yang keempat, apa imam kamu? Bukan siapa, ya? Apa imam kamu? Yang kelima, apa kiblat kamu? Wa ma qiblatuka? Kalau dalam hidupnya tak pernah sembahyang, tahu jawabnya? Tak tahu jawabnya. Yang keenam, ya, siapa kawan-kawan kamu? Siapa ikhwanuka? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? Kalau kita dalam hidup ni bukan sayang antara saudara kita, bolehlah jawab, al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ikhwani. Ya, boleh jawab. Tapi kalau nak bergaduh saja, dengan jiran nak bergaduh, dengan apa? Dengan jawatan kuasa nak bergaduh, dengan imam nak bergaduh, mana boleh jawab? Kita nak bergaduh saja. Adik-beradik nak bergaduh. Bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal kereta pusaka. Kereta pusakanya apa? Sebatang pokok. Yang itu bergaduh pasal pokok tu lah. Pokok apa? Pokok apa? Pokok durian boleh tahan lah. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Ya. Jadi macam mana? Macam mana nak jawab apa ni? Al-muslimin wal muslimat ikhwani, tak boleh jawab, ya. Bila boleh jawab, baru ditanya tentang semayang. Lepas semayang baru ditanya tentang puasa dan rukun iman juga, Islam yang 5 tu ditanya, ya. Udah habis beres tu baru ditanya ibadah-ibadah yang lain, dan sebagainya. Kalau yang kita buat tu betul, yang kita buat tu cukup, yang kita buat tu ikhlas, itu yang kata malaikat, tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Ya, itu dia. Kalau tidak berduduk. Itu dia, ya. Okey. Dalam ayat ini Allah menjanjikan Fir'aun dan kaumnya dengan 2 jenis azab. Yang pertama, an-naru yu'raduna 'alaiha, ya, aduwan wa 'ashiyya. Maksudnya kepada mereka dicampakkan mereka pagi dan petang, dinampakkan neraka itu pagi dan petang. Kemudian azab yang kedua pula, azab yang diisyaratkan di dalam ayat, wa yauma taqumus sa'atu
Wa yauma taqumus sa'atu adkhiluh. Ya. Ya adkhilu ala fir'aun. Ala fir'aun asyaddul azab. Asyaddal azab. Ya, sekali lagi. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang amat keras, yang sangat keras. Itu dua. Yang pertama neraka, yang kedua azab selain daripada api lah. Azabnya dalam neraka itu bukan api aja azabnya. Tongkatnya, cemetinya, anjingnya, ulurnya, kalanya, macam-macam ada azabnya. Pisaunya, pedangnya, apa saja dia menjadi azab dalam neraka itu. Ayat yang kedua iaitu ataf. Ataf tu artinya dia bukan lurus ya, bengkok. Itu ataf tu dia ada makna yang lain. Kepada ayat yang pertama, dia menerangkan ayat yang pertama. Itu ataf. Ya. Baca betul-betul tu ataf. Ain tafa. Bukan atap ya, atap rumah. Ini ataf. Artinya bengkok. Dia tidak apa? Dia menurut kaedah ataf dalam bahasa Arab memberi arti bahawa yang kedua berlainan daripada yang pertama. Itu ataf tu yang bengkok, tak ikut ayat yang pertama. Dia bengkok. Itu ataf berlainan dengan ayat yang pertama. Maka azab yang disebut dalam ayat yang pertama berbeza dengan azab yang disebut dalam ayat yang kedua. Apabila azab yang kedua menimpa selepas berlakunya kiamat, maka azab yang pertama sudah tentu berlaku di dalam masa berada di dalam kubur. Ya, azab yang kedua itu berlaku di masa hari kiamat. Hari kiamat lain azabnya, ya. Sudah masuk neraka lain azabnya. Dalam kubur lain azabnya. Itu azab yang pertama dalam kubur lah tu. Yang pertama sudah tentu berlakunya berlaku di dalam masa berada dalam kubur, iaitu selepas mati sehingga berlakunya kiamat. Tak tahulah berapa tahun dia akan menghadapi azab dalam kubur tu sampai hari kiamat. Ya. Mudah-mudahan kita tak begitu lama lah ya berada dalam kubur. Kerana azab kubur ni satu pun tak lalu kita nahan. Dalam ayat yang lain Allah isyaratkan kepada azab kubur itu, iaitu yang pertama, iaitu pertama Allah kata apa? Tengok ayat yang ni ya. Apa kata Allah? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Surah apa? Surah Al-An'am ayat 93. Ini pun tak hafal, kena tengok benar-benar. Dan sungguh ngeri. Walau tara iziz zalimun, bila kamu nampak orang-orang yang zalim itu. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, dekat nak mati dah, menderita dah tu. Ketika hendak putus nyawa, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyiksa orang-orang itu. Dekat nak mati dah ditampar oleh malaikat. Dia mengulurkan tangan tu, menyiksa orang yang dah nak mati tu. Tapi yang disiksa ni siapa? Orang yang derhaka lah. Orang yang taat tak ada buat begitu ya. Orang yang derhaka dengan Allah. Orang yang tak semayang, orang yang tak puasa Ramadan. Asal bulan puasa gastrik. Asal bulan puasa gastrik. Esok siap. Bila semayang seluar kotor. Time semayang seluar kotor. Bila semayang seluar kotor. Sorry, I've got no time to pray. I've got golf club meeting. Esok orang-orang itulah akan disiksa oleh malaikat. Memukul dan menyiksa orang-orang itu sambil berkata dengan menengking dan mengejek. Dia berkata itu bukan lembut, tengking dan mengejek pula tu.
keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Lalu kan kita ngeluarkan nyawa, udah bergolek-golek, mengelupur-ngelupur, udah tak tahan, dah lentang pukang kodenya, ya. Udah rasa nak mati sendiri, ya. Kalau kamu tahu, kalau kamu lalu keluarkan nyawa kamu sendiri, boleh kan? Bolehkah kita mengeluarkan nyawa kita sendiri? Tak boleh. Susahkan mengeluarkan nyawa. Nyabut gigi sendiri pun tak lalu. Gigi tu dah goyang. Ada tak gigi yang goyang? Boleh cabut sendiri? Tak maunya, sakit tak lalu. Saya ada satu gigi ni. Sudah lama berbulan-bulan dah goyang. Saya tarik-tarik keluar tak maunya, sakit. Nak pergi dentist, malas. Ada lagi orang ni, goyang gitu. Ya? Ini pula nyawa. Lagi tak lalu nak nyabut nyawa sendiri. Yang boleh nyabut nyawa sendiri siapa? Siapa? Malaikat maut aja. Yang lain tu tak boleh. Malaikat maut memang terpaksa dia cabut nyawanya sendiri. Kenapa? Orang lain dah tak ada, dah habis mati. Dah habis mati semua. Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati, ya. Malaikat-malaikat lain dah mati, orang dah mati, George Bush dah mati, Netanyahu dah mati, Saddam Hussein dah mati, Bashar Assad dah mati. Lagi siapa? Napoleon Bonaparte dah mati. Lagi Hitler dah mati. Lagi Burt Lancaster dah mati. Kena? Tak kena? Tak kena Burt Lancaster, tak kena hidak lah. Rock Hudson dah mati, tak kena? Tony Curtis dah mati, tak kena? Undertaker dah mati, tak kena Undertaker? Ya. The Rock dah mati. Lagi Najib Abdul Razak dah mati. Ni semua orang kena, nampak semua orang soal gelak ketawa dengar ni, ya. Lagi Zahid Hamidi dah mati. Tinggal dia seorang aja belum mati. Lalu Allah tanya, tadi saya dah ceritakan pada muslimat tadi, ya. Allah tanya, wahai malaikatku, wahai malaikat maut, siapa lagi yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati hanyalah saya dan Allah Ta'ala sahaja. Allah kabar balik, tanya lagi kepada malaikat maut, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Apa tu ya? Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Diam malaikat maut, tak jawab. Mengapa? Mengapa dia diam? Kerana dia tahu ini perintah Allah supaya dia mencabut nyawanya sendiri. Tahu? Dia pun tak ada cakap apa-apa, dia terus cabut nyawanya sendiri. Dia aja boleh nyabut nyawa sendiri, ya. Yang lain jangan pasal. Jangan kerana tak dapat kahwin, order lombong, bingung ni, nanti kan, berdosa hukumnya, berdosa besar, bunuh diri, ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Tapi malaikat maut terpaksa cabut nyawanya sendiri. He has got no choice. Kena cabut sendiri. Dia pun cabut, punyalah sakit, jerit pekik, dia tahu, aduh sakitnya, aduh. Kalau aku tahu macam ini sakitnya, tak aku siur nyabut nyawa orang, kata tahu. Dia tak tahu rupanya cabut nyawa itu sakit. Tak aku siur koja nyabut nyawa orang, kata kalau aku tahu macam ini sakitnya, kata tahu. Rupanya malaikat maut tu orang kampung Gajah. Itu yang tak kusiur kau dia nyabut nyawa orang tu, tentu ya. Matilah malaikat maut, ya. Dia cabut nyawa. Dia aja yang boleh cabut nyawa sendiri. Ini dia. Allah apa? Allah cabar orang yang derhaka tu. Keluarkanlah nyawa kamu sendiri, nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab siksa yang menghina kamu sehina-hinanya. Azab siksa itu akan menghina kamu sehina-hinanya. Tak ada yang lebih hina dari itu. Disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah. Kamu tak percaya dengan hukum Allah, tak percaya dengan perintah Allah, tak mau mengerjakan perintah Allah, tak mau meninggalkan larangan Allah, tak percayakan hari kiamat, ragu-ragu tentang kebangkitan dan sebagainya. Apa sajalah
yang kita derhaka kepada Allah Taala. Ya. Disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar. Kamu tahu Allah tu benar, tapi kamu tak mengaku kebenaran Allah Taala. Dan kamu pula menolak dengan sombong, takabur akan ayat-ayat keterangannya. Sudah ada dalam Quran, dia tak percaya juga. Mana sesuai dilaksanakan Islam dalam negara majmuk seperti Malaysia. Ada tak orang cakap begitu? Ada. Esok siap tu. Cabutkan nyawa kamu sendiri kalau kamu betul-betul kuat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Anak kepada si Abbas, sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Abbas. Abbas tu pak saudara Nabi. Kata Ibnu Abbas mengenai ayat ini, azab ini ialah ketika mati, iaitu dipukulkan muka mereka dan punggung mereka itu dipukul. Itu yang mengulurkan tangan tu, memukul orang yang nak mati tu. Seksa tu, yang mengulurkan tangan tu malaikat tau, bukannya orang. Malaikat kuat ke tak kuat? Kuat. Tambah Jibril tu, sayapnya pun ada 600 tau, 600 sayap. Ini memang kuat. Jadi dipukulnya muka dan punggungnya. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, dia namanya Ibnu Hajar, anak kepada Hajar, daripada Haytami. Ayat ini disokong oleh pengertian ayat dalam surah Al-Qital. Kalau cari surah Al-Qital tak jumpa, tapi kalau cari surah Muhammad jumpa tak? Al-Qital ni Muhammad ya. Cari surah Muhammad, yaitu firman Allah, fakaifa idza humul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Fakaifa idza humul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat atau malaikat maut, malikul maut, apabila malaikat maut. Ada ulama memanggil dia Israel, tapi tak ada bukti yang apa, yang jelas bahawa namanya Israel. Dia Quran sebut malikul maut, Nabi pun sebut malikul maut, malaikat maut. Tapi kalau nak sebut Israel pun bukanlah salah. Kerana itu yang memberi gelaran tu ulama-ulama. Bukan dia pandai-pandai aja, adalah sumber-sumber mereka kita tak tahu ya. Maka apa nama? Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka secara memukul muka mereka dan punggung mereka? Agaknya macam mana? Itu dia ayat tadi. Apa tafsir daripada Ibnu Hajar? Tegas Ibnu Hajar lagi, azab demikian meskipun berlaku sebelum dikebumikan si mati, namun ianya termasuk dalam jumlah azab yang ternyata berlakunya sebelum kiamat. Artinya azab tu dalam kubur tu. Ada dalam kubur tu kerana dia belum mati. Sebelum hari kiamat. Dan menisbahkan azab kepada kubur adalah kerana kebanyakan azab itu berlaku di dalam kubur. Kebanyakan azab itu berlaku dalam kubur. Jadi dia di antara yang termasuk dalam azab kubur tu. Walaupun tidak tepat, tidak pasti, tidak jelas mengatakan itu azab kubur, tapi dia berlaku sebelum kiamat dan berlaku selepas mati. Itu azab kubur lah namanya tu. Alright, itu ayat Qurannya. Hadis-hadis sahih pula yang mengisbatkan. Apa dia mengisbatkan? Menghe'ekan. Tahu he'e? Mengisbatkan, mengiyakan. Seperti menetapkan he'e. Itu mengisbatkan ya. Yang mengisbatkan adanya azab kubur. Banyak hadis-hadis sahih, banyak hingga ke tahap mutawatir. Mutawatir itu tidak dapat diragukan lagi. Kumpulan-kumpulan perawi hadis semua sama aja, teksnya sama, maksudnya sama, semuanya sama. Jadi tidak dapat diragukan lagi. Itu namanya mutawatir. Mutawatir itu sesuatu yang tidak boleh diragukan lagi. Dia jadi sumber hukum yang pertama, hadis mutawatir. Dia bawa hadis mutawatir itu bawa hadis sahih. Jadi dia tu lebih apa? Lebih
diterima daripada sahih. Hingga ke tahap mutawatir. Berkata Imam Nawawi, ketahuilah Ahlus Sunnah, Ahli Sunnah mengisbatkan apa kata dia? Mengiyakan. Mengisbatkan betul ada, itu mengiyakan azab kubur dan dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada Quran pun ada, As-Sunnah pun ada sebutnya. Memang banyak. Di antaranya firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa 'ashiyya. Maksudnya kepada mereka Firaun serta kaumnya dinampakkan neraka pagi dan petang. Nampak neraka tu azab tu. Nampak orang nak mati azab tu. Nampak siksa azab tu. Belum kena siksa baru nampak aje, itu dah kira azab tu. Belum kena siksa betul. Baru nampak aje. Azab tu Pagi-pagi nampak, petang-petang nampak, azab buka aje, toleh aje ke pintu kubur tu nampak azabnya. Nengok pintu kubur tu nampak azab. Pagi-pagi nampak, petang-petang nampak. Asal tengok nampak, asal tengok nampak, asal tengok nampak, kena azab tu. Pagi-pagi nampak, petang-petang pun nampak. Dan banyak lagi hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam banyak tempat. Dan tidak mustahil pada akal bahawa Allah menghidupkan satu juzuk anggota daripada tubuh badan manusia yang telah mati dan Allah menyiksanya. Tidak mustahil Allah hidupkan mana-mana anggota dalam tubuh kita tu dan diseksakan anggota itu. Apa anggota yang melakukan maksiat umpamanya apa anggotanya? Katakanlah kakinya pergi ke tempat-tempat yang haram. Dia hidupkan kaki tu balik, dia diseksa kaki tu dulu. Atau tangan tu mencuri sebagainya dihidupkan juzuknya tu, tangannya tu, dan diseksa tangan yang mencuri itu. Dan segala-galanya, apa-apa sajalah yang melakukan maksiat itu akan dihidup kembali. Bahawa Allah menghidupkan satu juzuk anggota daripada tubuh badan manusia bukan mustahil, bukan mestiya, tapi tidak mustahil. Boleh tak kalau Allah kehendaki melakukannya? Boleh. Apa saja yang Allah kehendaki, bagi Allah mudah saja baginya, boleh. Satu juzuk daripada tubuh badan manusia yang telah mati dan Allah menyeksakannya. Manakala hal ini tidak mustahil pada akal, bukan mustahil, boleh diterima di akal. Dan ada pula dalil-dalil syarak yang wajib kita mempercayai dan beriman kepadanya. Satu dari akal pun akal boleh terima. Syarak pun kata kamu kena terima, wajib, kerana ada dalilnya. Imam Muslim pula dalam kitab sahihnya membawa beberapa hadis yang mengisbatkan adanya azab di dalam kubur. Yang pertama, hadis-hadis Imam Muslim ni di antaranya keputusannya ataupun kesimpulannya ada azab kubur daripada hadis daripada Imam Muslim. Lagi apa kata Imam Muslim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang diazab dalam kubur. Nabi dengar. Tapi aku takut, kata Nabi, kok kamu tak lalu nohornya. Kalau kamu boleh lalu nohornya, akan ku doa kepada Allah supaya kamu pun mendengar orang yang kena seksa dalam kubur. Tapi Nabi tak berdoa. Kenapa? Kerana dia takut kita tak lalu nahannya, tak lalu kita nanggungnya, tak lalu kita dengarnya. Sebab itu kita tak dengar. Kita lalu pada kubur tu, ada dengar orang cari pekik ada? Ada? Aduh, ondai, indah aku tolong nanggung. Ada pun dengar? Tak ada, takut tak lalu dengarnya. Sebab itu dia tak doakan. Kalau dia doakan, entahlah. Saya nak datang kemari berapa kubur boleh jumpa. Dengar dari jauh, tengah muktakar tu dengan kubur. Dia lekir tu, tepi jalan kuburnya. Kalau dengar kena cari pekik tu, ayo, macam. Lalu ke konsentrate nak buat mendakar. Terus masuk parit lagi dengar mujurlah tidak didoakan oleh Nabi. Kalau tidak kita dengar aja seksa dalam kubur tu jerit pekik tu. Ayah, ayo kata oh my god, I cannot stand this kata. Tengoklah dia bangsa apa. Sebab itu kita tidak didoakan oleh Nabi. Kalau tidak kita dengar mereka sedang diseksa dalam kubur tu. Tapi Nabi dengar.
Sebab Nabi tahu. Dia lalu ke kubur, dia tanya, kau kenal ke kubur siapa ni? Kenal ya Rasulullah, kata sahabat. Mereka berdua ni sedang diseksa oleh Allah di dalam kubur tu. Dia dengar ya. Itu Nabi. Yang ketiga, orang yang mati mendengar derapan selipat orang yang mengkebumikannya. Ya, orang yang datang mengantar dia, mengkebumikannya dalam kubur, mengambil dia dalam kubur. Lepas tu mereka balik, dengar selipar dia tu balik. 3 langkah aja mereka balik daripada melangkah daripada kubur tu, datanglah 2 orang malaikat. Itu ada hadisnya. Tuan-tuan boleh baca hadis 40. 40 hadis penawar hati. Nama bukunya. 40 hadis penawar hati. Ada baca kitab tu sini? 40 hadis penawar hati. Saya sebelah Ipoh tu ada yang dah tamat dah kitab tu. Itu ada hadis tu. Hadis yang ke-3 ke berapa saya tengok dah. 3 langkah aja dia melangkah dari kubur tu, datanglah malaikat apa namanya? Yang nanya apa? Mungkar dan Nakir. Nanya dia. 3 langkah aja. Nabi Muhammad mendengar suara yang orang yang kena azab dalam kubur. Orang yang mati mendengar. Orang yang dah mati tu dia dengar derapan seripah orang yang mengkebumikannya. Yang keempat, pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qalib, seorang musyrikin Mekah. Ada seorang ahli musyrikin Mekah namanya Ahlul Qalib. Yang dibunuh di dalam peperangan Badar, kemudian dicampak ke dalam telaga buruk. Apa Nabi tanya dia? Apakah kamu mendapati benar janji Tuhan kepada kamu? Dia tanya. Ahlul Qalib tu dah mati. Ditanya Nabi. Sekarang baru kamu tahu. Berjaya ke tak cakap aku dulu. Orang betul lah ya. Benar ke tak orang yang dah mati dia akan disiksa? Kamu tahu tak kebenarannya sekarang ni? Ni dikabur pada apa? Pada orang musyrikin tu. Maknanya kalau dia tak dengar, apa yang payah cakap? Apa yang payah tanya ya? Itu maknanya orang yang dah mati tu dengar. Sebab itu kita hari ni lalu ikut kubur, apa buat? Sunat bagi salam. Dengar tak Daman? Dengar. Lalu aja ikut kubur tu naik mentokar benda apa tak payah berhenti. Tengah lalu saja. Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jangan ahlal kubur. Ahlal kubur kita bukan ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Artinya apa? Assalamualaikum wahai ahli kampung ini. Betul? Inni insyaallahu bikum. Itu yang ringkasnya. Sesungguhnya aku insya-Allah akan bersama dengan komen. Ini takut pula nak nyebut betul ya. Orang kaya benar pula aku sama dengan komen dah mati, aku tak nak bersama dengan komen. Kalau tak nak pun, bersama juga. Kita akan jumpa juga nama. Jadi sunat hukumnya. Kita apa? Kita bagi salam kepada ahli kubur tu ya. Dia mendengar tu. Itu tak lain Haji Ibrahim bagi salam tu. Dia lalu ni nak pergi ke Manjung ni tu ya. Balik esok betul juga. Lalu ke kubur tu bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Inni insyaallahu bikum. Sesungguhnya aku insyaallah akan bersama-sama dengan kamu semua ya. Dengar dah betul. Sebab itu kalau kita lalu ke kubur tu sunat bagi salam tau. Jangan lajak aja. Noleh pun dah takut ke kubur pula tu. Padahal takut pun kita ke situ juga. Berani pun ke situ juga. In whatever situation we are still going to be there. Tak ada mana dielakkan. Baik. Kemudian perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bahawa orang yang hidup tidak mendengar orang yang mati. Orang hidup tak dengar perkataan orang yang mati. Orang mati dengar cakap kita. Sebab itu kalau kita berziarah orang mati, jangan ceritakan keburukan dia. Dia sedang ada mayat tu tengah ada situ. Jangan cerita keburukan dia. Dia ni dulu tengah hidup mari. Dahsyat. Jangan. Cerita yang baik-baik aja. Jangan cerita yang jahat-jahat baginya. Dia dengar tak? Dia dengar kita ngumpat dia. Dia ni datang bukan nak ziarah aku, dia nak ngumpat aku ni. Cuma dia bercakap kita tak dengar. Kita bercakap dia dengar, dia tahu orang ni ziarah, orang ni ziarah, orang ni ziarah, orang ni ziarah. Cuma
kita tak dengar apa yang dikata sebab itu jangan apa? Jangan berkata buruk terhadap orang yang dah mati. Sebab itu bila lepas kita semayang jenazah, ini bukanlah wajib ya. Ada tak tempat-tempat yang Tok Imam toleh ke belakang, nanya kita, apa khabar ini mayat? Ada tak? Ada tak tempatnya? Sini ada ke tak? Entah, tak tahu saya. Tak ada. Apa kita jawab? Pada dia tanya, apa khabar ini mayat? Apa jawab? Baik. Jangan pula apa khabar ini mayat? Entahlah neraka mana lah esok dia. Jangan harus. Boleh apa? Boleh mengganggu ketenteraman keluarganya. Jadi kita doakan baik aja, itu sebagai doa. Walaupun ada orang mengatakan bid'ah, mana ada bid'ah tu tu. Tapi takkanlah salah pula. Salah kan? Entahlah, kalau saya jadi imam saya tanya, apa khabar ini mayat? Jawab baik. Insya-Allah jadi baik takkanlah kita doakan dia jadi baik, jadi salah pula masuk neraka ke sebab itu. Walaupun memang tak ada dalam Islam apa itu ya. Tapi tak salah. Bagi saya lah, tak ada salah ya. Kubur menjadi luas bagi si mati yang tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung. Luas kuburnya. Ini tuan-tuan boleh baca kitab yang bernama Furu'ul Masail. Furu'ul Masail itu masalah-masalah cabang-cabang. Ada satu kitab karangan Syekh Daud Fatani. Ada pernah dengar nama itu tak? Syekh Daud Fatani. Cucunya mengarang kitab namanya Matla'ul Badrain. Dia ni mengarang kitab tu Furu'ul Masail. Dia juga mengarang kitab yang bernama Sabilal Muhtadin. Ada pernah dengar kitab tak? Sabilal Muhtadin. Itu dia. Kuburnya, kalau orang tu mati syahid, kalau orang tu mati sebagai kekasih Allah, luas aja. Dia boleh berjalan menziarah daripada satu kubur ke satu kubur. Berziarah kepada kawan-kawannya. Ada makan, ada minum dalam kubur, tahu? Itu nikmatnya. Bacalah kitab itu, namanya Furu'ul Masail. Ya. Dia tak ada mati terus. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun, kata Allah ya. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebagai mati, bahkan mereka itu hidup, hanya kamu tidak menyedarinya. Kamu tak sedar yang mereka itu hidup. Kamu ingat dia mati. Sedangkan di sisi Allah mereka tetap hidup. Ada makan, ada minum dan sebagainya. Ada semayang, ya. Ada rehat, ada relax dalam kubur tu. Macam apa? Macam mempelai tadilah. Kerana dia mati di jalan Allah. Yang kejap ni, kalau ada kita, salah seorang kita ni mati kejap ni, mati apa keluarnya? Mati syahid lah tu. Terus masuk syurga, tahu? Nak ke tak nak? Okey, next question. Siapa nak mati kejap ni? Sudah tak ada. Tadi tak benar. Baik. Kemudian dinampakkan kepada si mati tempat kediamannya di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Dan lain-lain lagi. Itu di antara nikmat dan siksa kubur. Kemudian di antara hadis-hadis yang mengisbatkan demikian ialah bla 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 bla. Apa bla 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 bla? Tidak nak baca lah tu, bulan depan nak baca. Bukan malam ni ya. Ya, daripada Zaid bin Sabit itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Panjang hadis ni. Okay, that is all for tonight. Any objection? No objection. Mana setuju belakang lah tu ya. Nak lekas balik lah tu. Okay. Any questions? No questions. Any problem? No problem. Anda betul ya. Banggalah saya. Ngapa bangga? Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Asal dia ajar dapat. Ya, mana nak cari? You can only find them in Taman Samudra Manju. In other places you cannot find them. Sekian tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf salah silap. Kalau ada
Rupa-rupa angkuh benar, action benar tu minta ampun, minta maaf lah. Itu apa cara saya. That is my style. Ya. Cara saya memang apa itulah. Walaupun dia tak ada ilmu tapi action macam orang banyak ilmu je. Jadi mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam perjumpaan kita pada malam ini. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.